Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana dapat join kelas saya pada pagi ini. Sepatutnya kelas kita pada hari Isnin lepas, tetapi memandangkan pada Isnin lepas tu saya bercuti. Jadi saya memang nak buat trykan buat dekat bengkel lah. Sekarang ni saya berada di bengkel mekatronik. Jadi insyaAllah pada hari ini kita akan continue balik kelas online kita, tapi dalam chapter yang berbeza lah, chapter yang baru. So kalau kamu ingat pada awal-awal kelas kita minggu yang pertama tu, okey, sebelum tu kita mulakan dulu dengan umum kitab dulu lah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi saya nak maklumkan pada minggu lepas kita dah berakhir untuk kelas chapter kita yang keempat, iaitu berkenaan dengan OSPF, dan kamu pun alhamdulillah masih banyak-banyak sebab kamu dah menjawab semua ujian saya untuk ujian OSPF. Cuma saya masih lagi menunggu tugasan ataupun ujian amali daripada kamu lah. Untuk makluman kamu, untuk amali saya ada bagi 3 tugasan yang saya hantar kepada kamu dalam Google Classroom. Satu latihan statik, satu ujian amali statik, dan satu lagi adalah tugasan amali OSPF. Jadi untuk tugasan amali OSPF dan ujian amali statik tu saya nak kamu hantar pada Google Classroom bagi sesiapa pelajar yang dah ada laptop. Jadi mana-mana pelajar yang tak ada laptop tu tak apa, kamu boleh buat apabila kamu naik LP nanti. Cuma untuk kelebihan sedikit, pelajar-pelajar yang dah hantar packet tracer dalam Google Classroom, sesiapa yang dah hantar tu, saya akan semak, saya akan cek dan saya akan bagi markah. Dan untuk makluman kamu boleh cuba banyak kali. Untuk ujian amali yang kamu buat tu, kamu boleh cuba dapatkan markah yang terbaik. Sebab kalau siapa yang tak hantar, rugi. Sebab kalau kamu buat dekat kelas nanti, saya akan buat macam seolah-olah macam buat ujian betul-betul. So, apa yang kamu dapat, itu dah kamu dapat. Kalau dapat 50 kamu dapat. So, tapi kalau kamu buat kat rumah, sedikit kelebihan je lah, kamu boleh buat ulang kali. So, kalau boleh, kalau kamu rasa nak mudah dan lebih orang tu lebih nak dapatkan markah yang lebih, so saya harap kamu boleh hantar sekarang lah, ataupun menggunakan Google Classroom. Okay, begitu juga dengan latihan server configuration. Sebab saya pun dah pernah sendkan video step by step cara langkah-langkah nak melakukan konfigurasi kepada server. So itu pun kamu siapa yang ada laptop ataupun ada komputer di rumah dan boleh cuba buat latihan lah. Okay, so ini kita masuk pada chapter yang ketiga. Sepatutnya chapter kita akan masuk chapter tiga dah settle, tapi manakala tadi saya lompat, saya pergi kepada chapter yang keempat, iaitu berkenaan dengan OSPF. Okay, untuk chapter ketiga kita belajar berkenaan dengan RIP lah. Okay, so RIP ni saya rasa kamu ramai yang dah pun tahu, cuba sedikit dan ada yang dari kamu dah buat present pada sebelum kita PKP tu hari. Jadi hari ni saya akan sambung balik, kita akan continue untuk kelas kita pada hari inilah berkenaan dengan OSPF. Okey, sebelum tu saya nak sharekan dulu. Okey, untuk makluman saya dah pun sharekan nota slide saya. Kalau siapa yang dah tengok, saya dah sharekan nota saya berkenaan pasal RIP dalam Google Classroom. So kamu siapa mana-mana yang nak boleh ambil nota saya ni ataupun slide saya ni dalam Google Classroom. Okey, jadi untuk chapter yang ketiga ni, iaitu RIP ataupun Routing Information Protocol, kita akan belajar di akhir pembelajaran nanti pelajar semua akan dapat boleh menerangkan tentang RIP karakteristik ataupun sifat-sifat RIP tu, sifat-sifat RIP dan juga message yang digunakan dalam RIP serta configuration dia. Okay, jadi untuk hari ini saya akan cover 3 saja dulu. Dan insyaAllah minggu depan sebelum hari raya, kita saya akan sambung balik sampai habis lah. Sebab untuk yang
chapter ataupun bab-bab yang terakhir bagi dalam bab README, dia ada sedikit payah sikit saya nak terangkan tentang teori. Itu berkaitan dengan implication ataupun routing loops, dan macam mana kita nak prevent daripada berlakunya routing loops. Okay, sebelum ni saya dah maklumkan, saya dah ceritakan kepada kamu apakah itu routing loops, di mana paket yang kita hantar ke destinasi tu dia tak dapat hantar sebab dia akan berpusing-pusing untuk sampai ke destinasi. Okay, jadi ada penyebab-penyebab utama yang menyebabkan routing loop itu berlaku. Jadi insyaAllah sebelum kita, orang tu tak kenal maka tak cinta, so kita kenal dulu sedikit tentang routing information protocol. Okay, baik. So ni sejarah aja. So kamu boleh tengoklah sejarah development ataupun versi routing protocol yang dikeluarkan tahun bila. Dan untuk maklumat kamu setakat ni amali yang saya ajar kepada kamu lebih kepada konfigurasi menggunakan IP version 4. Jadi insyaAllah nanti kalau katakan semua kelas kamu dah habis, saya akan tambah lagi amali. Mungkin kita akan cuba buat konfigurasi routing ataupun router protokol menggunakan IPv6 ataupun IPv6. Tapi ni selepas kamu semua dah habis belajar, saya akan cuba ajar IPv6 pula. Okay, baik. Jadi sedikit maklumat tentang README. Dia sama macam routing protokol yang lain. Okay, jadi contohnya kita ada EIGRP, kita ada ISIS. Tapi untuk kelas kita ni saya tak menceritakan tentang ISIS dan juga BGP. Cuma kita akan cover RIP, EIGRP dan juga OSPF serta static IP, static routing protocol saja. Okay, jadi RIP ni dia menggunakan algoritma distant vector routing protocol. Kalau OSPF dia guna apa? Link state kan. Okay, tapi kalau untuk RIP ni kita gunakan distant vector routing protocol. Okay, jadi RIP ni dia ada dua jenis. Satu untuk IPv4 dia ada RIP version 1 dan juga dia ada RIP version 2. So RIP version 1 dia support class full, manakala RIP version 2 dia support classless ataupun dia menyokong penggunaan VLSM . So kalau kamu kata VLSM tu apa? Variable length subnet mask tu, di mana setiap IP kita tu kita boleh buat subnetting dan dia support untuk RIP version 2. Untuk RIP menggunakan IPv6 dia menggunakan RIP NG ataupun RIP next new generation. Tapi ni saya akan ceritakan bila di akhir ataupun selepas habis semua kelas saya akan cerita pasal IPv6 juga. Okay, jadi macam mana dia nak hantar paket ke destinasi? Cara dia ialah dia menggunakan pengiraan hop. Kalau berbeza dengan OSPF sebelum ni, cara pengiraan ataupun cara dia nak hantar paket tersebut dia menggunakan matrix ataupun dia menggunakan pengiraan matrix ataupun mana-mana nilai cost. Ingat tak cost yang rendah, so itu dah dia akan hantar. So macam mana dia pengiraan cost tersebut saya dah maklumkan pada kelas yang sebelum ni. Okay, jadi untuk RIP dia maksimum hop yang dia boleh hantar iaitu sebanyak 16 hop. So maksud saya macam ni, kalau katakan kita ada 10 router, so dia akan hantar maksimum sampai 16 hops tu, maka paket tersebut dia tak boleh hantar. Okay, dia tak macam OSPF. OSPF dia tengok pada nilai bandwidth ataupun lebar jalur bagi suatu sambungan antara router dengan router. Tetapi kalau untuk RIP ni, dia nak hantar paket tu bergantung kepada berapa hops yang terdapat dalam topologi rangkaian. Okey, kemudian untuk RIP lah, dia akan broadcast setiap 30 saat. Berbeza dengan OSPF. OSPF dia akan broadcast paket hello dia tu selama 10 saat. Tapi kalau untuk RIP, dia akan buat 30 saat. Maknanya selepas 30 saat dia akan hantar paket hello. Okey. Jadi dia menggunakan mesej lah. Mesej nanti kita masuk dalam kelas kita seterusnya. Okey. Kemudian ini adalah dia punya packet header ataupun dia punya header paket yang dihantar kepada router jiran. So ni dia punya packet header dia.
Okey. Tak ada apa masalah. Okey, jadi RIP ni dia menggunakan dua arahan mesej. Kalau tengok OSPF dia ada 5 paket kan untuk dia nak laksanakan proses OSPF. Tapi kalau untuk RIP dia menggunakan dua arahan mesej untuk melaksanakan arahan atau prosesnya, iaitu yang pertama dia gunakan request message, manakala yang kedua dia gunakan response message. Okey, boleh jadi setiap router tu dia akan hantar keluar message read request. Kalau macam OSPF dia akan hantar message hello kan, tetapi kalau untuk RIP dia akan hantar RIP request ataupun message request. Apa yang request? Request ni maksudnya dia nak synchronize dengan router jirannya. Okey. Dan juga dia minta juga maklumat bila dia dah ada synchronize, maka dia akan minta maklumat routing table yang terdapat pada router jirannya. Gitulah. Begitu yang seterusnya bagi router jiran yang lain. Kadang-kadang untuk respon message pula, so apabila katakan ada dua router yang dah dikonfigure RIP, maka apabila dua-dua dia menggunakan protokol yang sama, so dah tentulah mereka akan dapat berkomunikasi. So bila dapat berkomunikasi, maka router yang menghantar request message nanti yang akan sampai pada destinasi pada router yang kedua, maka dia akan respon. Dia akan respon lah. Macam kita dah kita beri salam, Assalamualaikum. So kita respon apa? Waalaikumsalam kan. So macam itu juga router. So dia akan respon message yang dikeluarkan oleh read request pada router jirannya lah. Okay, supaya tujuannya untuk apa? Untuk dia memperolehi mendapatkan maklumat routing table dan juga dapat berkongsi maklumat antara router dengan router yang lain. Okay, contoh macam ni lah, ni gambar raja yang saya buat kat sini. Okay, contoh kalau ada router 1, router 2, router 3. So setiap router dia akan request. Contohnya bila kita configure saja router 1 ni, kita enablekan RIP pada router ni. So bila kita enablekan router ni, dia akan hantar request message kepada mana-mana sambungan direct sambungan dengannya lah. Contoh kalau katakan router 1 sambung pada router 2 dan juga router 3, so dia akan hantar kedua-dua request message ni kepada router 3. Okay. So bila router 3 ni dah dikonfigure RIP, so RIP router 3 ni akan hantar juga sekali lagi request kepada router 1. Itulah dia akan hantar request. Sama-sama hantar request dan juga sama-sama dia akan hantar respon message. Macam itulah. So bila kedua-duanya dah ada request dan juga dah respon, maka di situ berlakunya lah penyambungan menggunakan routing information protocol RIP. Okey. Dia tak banyak, dia tak macam OSPF. So yang penting kamu kena tahulah message yang dilaksanakan oleh router RIP ni, iaitu dia menggunakan request message dan juga response message. Okey. Selanjutnya kita pergi pada RIP configuration. So RIP configuration ni sebenarnya kamu dah pun buat sebelum ni, mudah saja. Di mana kalau kita nak mengenablekan atau kita nak aktifkan RIP pada router tersebut, just kita masuk kepada dalam global mode, kita type configure terminal dan kita lepas dalam global mode tu sebut kita type apa, router RIP. So bila kita type router RIP tu, maka dia akan enablekan proses RIP. Dia kalau OSPF router OSPF kan. Cuba kau lagi sekali mana-mana tahu supaya dia nak masuk. Okey. Jadi lepas kita dah masuk kepada router RIP nanti, maka nanti dia akan dalam router RIP dia akan buat sub configuration, iaitu dinamakan sebagai config-router. So bila kita type config-router ni, maksudnya dia berada dalam routing punya konfigurasi lah. Kalau kamu perasan dekat OSPF pun sama, bila kita type router OSPF diikuti dengan proses ID, maka nanti dia akan keluar router config-router lah. Dan baru kita masukkan apa, maklumat network. Okey. Cuma dalam RIP ni mudahnya ialah di mana kita tak perlu masukkan subnet mask ataupun kita tak perlu masukkan wildcard mask. Wildcard mask sangat daripada broadcast subnet mask, dan juga tak perlu masukkan area. Just kita masukkan network. So network ID ni adalah merupakan alamat IP
yang kita masukkan dalam router. Local router lah. Contoh kalau dalam router kita nak configure RIP tu, kita ada 3 interface dan mempunyai 3 alamat IP address. So kita masukkan ketiga-tiga alamat IP tu. Contohnya kalau kamu ada 3 interface tapi kamu masukkan cuma 2 saja, so interface yang ketiga tu nanti dia takkan boleh menghantar ataupun dia tak boleh nak share laluan tersebut. So mana-mana laluan yang kamu ataupun port interface yang kamu configure kepada router, maka itulah yang akan masuk pada dalam NeoID. Ini mudah saja, tak susah pun. Ya, senang. Okey. Ini contohnya kita type dalam enable mode ni ataupun dalam administrative mode ni, kita type config T ataupun configure terminal untuk kita masuk dalam global mode. Dan dalam global mode ni kita aktifkan RIP, so kita type router diikuti dengan RIP. Kalau kamu nak configure EIGRP, type lah router EIGRP. Nak configure ataupun nak enablekan OSPF, type lah router OSPF. Tapi untuk kelas kita ni nak buat RIP, kita type router diikuti dengan RIP. Enter. Okay. So lepas kita dah enablekan RIP, maka kita akan specify ataupun kita tentukan maklumat network ataupun rangkaian je lah. So router memerlukan laluan rangkaian supaya RIP dapat dilaksanakan pada setiap perantara muka router yang bersambung. Perantara muka ni adalah interface lah, port pada router tersebut. Jadi macam mana kita nak masukkan dia, kita mesti mendahului dengan arahan network dan serta diikuti dengan alamat IP rangkaian yang telah dikonfigurasikan pada lokal perantara muka router. Macam tu lah, network ataupun diikuti dengan directly connected. Sama ada classful ataupun classless network lah. Okay. Ini contoh ya. Contoh kalau kita nak enablekan router RIP network 192 nombor IP dia. So ini adalah nombor IP bagi local IP pada router. Ni router 1, router 2, router 3. Ini contoh ada 3 router yang bersambung dengannya. Okay, so secara asasnya RIP yang telah dikonfigurasikan adalah merupakan RIP version 1. Okay, bila kamu type saja router RIP, kamu type masukkan network dan tambah sikit no auto summary. So RIP yang kita buat tu adalah RIP merupakan RIP version 1. So kalau kita nak supaya dia enablekan RIP version 2, so dalam global mode tu, dalam router RIP tu kita type version 2. So version 2 ni adalah merupakan dia nak enablekan konfigurasi RIP menggunakan RIP version 2. Contohnya macam ni lah, router RIP version 2. So kalau kamu kata cik nak tukar balik sebelum ada version 1, just type no version ataupun type version 1. Macam tu saja. Okay, mudah saja. Okay, contohnya saya beri satu contoh lah. Okay, katakan saya ada 2 buah router ni. Saya ada 2 buah router A dan juga router B. Dan saya nak supaya kedua-dua router ni dapat berhubung dengan menggunakan router RIP. So saya buat penyambungan dulu. So antara router ke router kita gunakan serial cable. So ni saya pergi kepada router A. Saya offkan dulu router dan saya pergi kedai, saya tambahkan port untuk serial dan saya onkan semula. Begitu juga dengan router B pun sama juga, saya offkan router B, pergi kepada serial port ni, kita onkan semula. Okay. So contohnya kalau saya nak testing, saya ada ambil 2 buah komputer. Kita paling mula kita ambil laptop lah, satu laptop, satu PC lah. Okay, saya tak nak gunakan switch, saya just sambungkan antara router ke PC. So router ke PC sebabkan yang PC ni dia gunakan port fast ethernet, manakala router A dia gunakan giga, dia tak ada fast ethernet. So kita antara router dengan router ni kita gunakan kabel cross. Dan saya menggunakan port J00, sambung kepada PC saya gunakan fast ethernet 00. Dia memang konsep kamera dulu sebab pasal apa? Port router ni dia memang sentiasa default dia sebagai down. Jawab dulu orang ni. Okey.
Itu juga dengan router B kepada PC nombor 1 ni. Okay. So saya gunakan kabel cross kepada router ni Giga 00 sambung kepada PC 1 fast internet. Manakala untuk router ke router saya sambungkan katakan saya gunakan serial DCE. Serial 00 saya sambung kepada serial 001. Okay. Baik, kemudian contohnya saya masukkan nombor IP sini adalah 200.50 katakan .1/30 lah. So, 30 ni maksudnya ada dua nombor IP yang valid, iaitu nombor 1 dan juga nombor 2. So saya akan configure ni nombor 1, ni adalah IP nombor 2. Ini pun saya akan masukkan katakan saya masukkan katakan IP 192.10.2/ katakan saya buat 26 IP dia. Manakala untuk PC 1 saya masukkan kelas B 20 dot katakan saya buat 100 dot katakan saya buat sini 22 juga /28 katakan. Okey. Dan saya tambah sedikit lagi untuk router ni saya gunakan loopback kosong. IP loopback kosong ni saya masukkan contoh saya masuk kelas 10.10.1/24. Ini pun saya buat loopback kosong lah. Dengan saya buat loopback kosong ni saya masukkan IP lain lah. Saya masukkan IP 192 lah. 192.8.555.1/24 contoh. Apa itu IP loopback? Saya dah beritahu sebelum ni IP loopback. Kita akan buat interface loopback. Di mana kalau kamu ingat dalam kelas router OSPF sebelum ni saya dah maklumkan. So loopback ni adalah port virtual ataupun macam maya lah. Dia wujud tapi tak nampak macam tu. Tujuannya ialah kalau dalam OSPF kalau kita nak tetapkan router ID. Tapi kalau untuk ini tadi tak ada router ID dan saya nak tunjukkan kamu macam mana penggunaan IP ataupun interface loopback. Okay. So kita boleh configure. So saya masuk pada router A ni online. Okay, seperti biasa kita letak enable, kita type pada global mode dan no IP domain. Buka. Host name saya buat RE lah. Okay. So kita macam biasa kalau saya nak kamu biasakan buat configure contoh banner ke, kita buat configure password ke, security lah pada kita punya router. Tapi yang ni kalau ni tak cepat saya just straight to kepada configure read. Okay. Jadi kita ada dalam router A ni ada beberapa interface yang kita nak configure. Kita ada 3 interface, iaitu interface bagi serial dan interface bagi G00 dan juga interface bagi loopback. So saya configure ketiganya, saya type interface katakan saya mula pada G00 lah. Okay, IP address dia apa? 192.168.10.1 lah, sebab 2 dia gunakan untuk laptop. So saya dah beritahu kepada kamu kalau .2 dia kalau untuk gateway ni kita akan buat IP yang first valid ataupun yang last valid. So 255, 255, 255, 26 apa? 192. Betul? Betul semua? Betul? Ada respon tak? Betul? Betul? Betul. Okey. Nah, saya takut kamu tidur je. Dah tak ada video. Okay, so kita nak aktif apa? Kita like no shutdown. Okay, kita tambah sikit description lah. Link to laptop. Okay. Kamu dah biasa buat, tapi just saya nak ulang sebab ada yang kamu ni takut kamu lupa. Kan? Biasalah kat rumah tu, okay sekarang ni waktu time waktu ni sibuk dengan buat tupat ke, buat kuih raya ke kan. Okay, jadi mungkin ada sibuk dengan baju raya, langsir ke kan. Jadi sebab tu saya ulang banyak kali. Okay,
Kemudian interface kedua saya sambung kepada serial port, iaitu saya gunakan serial 00 dan dia ada gambar jam. So kita type interface serial 000. Okey, kita type IP address. Berapa IP dia? Katakan saya buat IP sini adalah IP satu lah. So saya buat 200.100.255.255.255.252. Okay, no shutdown. Okay, dia masih lagi merah. Kenapa? Pasal sebelah tak on kan lagi lah. Kita tak aktifkan port di sebelah. So dia akan merah lah. Bila kita dua-dua kita portkan, kita dah aktifkan baru dia akan merah lah. So kita type apa? No shutdown tadi dah buat no shutdown. Dan kita buat clock rate berapa? 64,000. Dan kita type apa? Description sikit lah. Link to RB. Contohlah. Okay, dah siap. Satu lagi kita type interface L0. Apa? Kalau contoh saya type do show IP interface brief. Okay, kalau tengok sekarang ni dalam router A ni dia cuma ada port G00, dia ada port G01, dia ada G02 dan juga dia ada dua port serial 00 dan juga 001 lah. So VLAN satu ni lah untuk macam kita create VLAN untuk pada kita punya router untuk buat management lah. Okay, so kalau kita nak aktifkan loopback punya interface, just type interface L0, bukan LU L0. Dia O lain, kosong lain. So kalau kamu nak buat ataupun nama penonjol adalah loop, LOO loop. Kalau nama penonjol adalah exit, sorry. Nama penonjol adalah interface loop back kosong. Inilah nama penonjol. Ataupun kamu boleh type kosong pun boleh juga, mana-manalah. Okay, so saya buat loop back kosong, enter. Okay. So bila saya type interface loopback kosong, contoh kalau saya type arahan do show IP interface brief, so kamu tengok dia dah ada loopback kosong. So loopback kosong ni kita boleh buat banyak. Kita boleh buat 1, 2, 3, 4, kita boleh buat banyak lah, boleh banyak. Kalau saya baca sampai 255 kot interface. Contoh saya baca, contoh saya type atau contoh kita type exit interface loopback. Tanda soal, banyak. Okay, sorry. Bukan 256, sampai apa tu? Sampai 1, 2, 3, 2, 3, dalam 2 bilion interface number yang kita masukkan. So banyak lah interface loopback yang kita boleh createkan interface untuk port maya lah ataupun virtual. Okay, so type interface loopback tadi kosong. Okay, berapa IP dia? Masuk IP address 10.1. Okay, dia tinggal subname dia 255.255.0 sebab selain 24. Enter. Okay, perlu tak saya masukkan arahan no shutdown? Tak perlu. Sebab interface loopback ni sebenarnya dia bila kita enablekan type interface loopback tu dalam router, dia automatik dia akan upkan. Contoh kalau saya type do show IP interface brief. Nampak loopback kosong ni dia assign, nampak dia dah protokol dia dah up. Okay, begitu juga dengan dia punya port. Okay, dia dah up, nampak dia automatic up. So kamu tak perlu nak masukkan command arahan no shutdown. Tapi kalau kamu rasa ragu-ragu, was-was, tak ada masalah, type no shutdown, tak ada masalah. Tapi tak laku sebab dia memang dah up. Okay, dah siap. Baik, itu untuk bagi router A. Kita boleh buat juga sama juga seperti mana dalam dekat router A tadi pada router B. Pada router B, okey. Pilih command line sama juga, kita type arahan apa? Arahan no. Enable configure terminal, no IP domain. Lookup. Lepas type host name apa? RD. Baik. So dalam ni kita buat configure juga sama juga dekat router B ni pun ada 3 interface dari seri 001. Dia ada interface G0 dan juga dia ada interface loopback kosong. So kita masuk pada global mode configure terminal. Kita type apa? Kita type interface
G00. Okey. Masukkan IP address dia apa? IP address dia adalah 172.20.100.2. So, masuk 172.20.100.1 kan. Kita buat dot 1 lah. 255.255.255.24 sebab dia slash 28. Okey. So, enter. Boleh siapa ni? Nuri dah ni. Okey. Masih yang baru masuk tu, terima kasih banyak sebab sudi join kelas saya ni. So ada 4 orang pelajar yang tak masuk ni. Syafiqah ni masih kat attack kan? Syafiqah dengan Syed sama kat attack kan? Tidur kan? Orang sama yang tak masuk ni. Amizan, Muiz dengan Hakim. Lepas pun tak masuk kan? Tiga pelajar ni. Okey. Baik. Kemudian kita dah masukkan IP pada interface G00, kita type no, shutdown. Dan kita buat description link to PC 1. Ini yang mana Pia? Pia tak ada. Kenapa Pia tak on? Hello, tutup sikit. Nurin, kalau terbuka Nurin kena matikan Nurin. Offkan mic tu. Okey. Offkan mic. Okey. Dah boleh dah pandai tu. Okey, baik. Sambung balik tadi. So, dalam kita punya konfigurasi router ni, kita dah configure pada interface G00 dan kita configure lah seria 001. Just type saja interface seria 001. Okey, kita type apa? IP address. Okey, diikuti dengan address lah 200.150. 200.150.2 sebab tadi dia pakai sana untuk IP dot 1. So kita pakai sini IP dot 255.255.255.252. Mana je? Tarik. Okey, insyaAllah. Selamat. Okay, type no, shutdown. Bila saya type no shutdown, tadi dia merah kan? Okay, sebab sebelah sana kita dah configure, dah aktifkan port. So bila lepas ni saya enter saya, apa dia dah hijau. So nanti kalau kamu buat dalam packet tracer, kalau dia merah, tengok port tu dia hidup tidak. Kadang-kadang kamu buat port lain tapi configure port lain. Contohlah sama port lain tapi configure port lain. Okay, type dalam situ description link to router A. Betul lah. Siap. Dan lain sekali kita masuk interface apa? Interface loopback kosong. Just type saja interface L kosong. Dia dah upkan kita punya protokol ataupun interface loopback kosong. Dan type IP address seperti yang saya bagi kat sini ialah 192.168.55. 192.1.255.255.255.0. No, masalah tak perlu. Okey. Okey, dah siap. So kalau kita tengok sini, do show IP interface brief. Ini adalah arahan untuk kita tengok port yang terdapat dalam kita punya router. So kita dah configure pada ketiga-tiga port ya. G00 dah configure, seria port pun dah configure, loopback pun dah configure, okey. So barulah kita boleh configure router RIP. Tapi sebelum nak configure router RIP, macam kita buat dalam configure OSPF. Ingat, sebelum nak configure router routing protocol, firstly lepas kita dah configure IP address pada setiap port router, kamu kena tentukan dulu laluan tersebut okey atau tidak. Mudah saja, kita pergi kepada paket ni. Okay, saya pergi pada laptop, sambung kepada router A. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh? Siapa boleh jawab? Kenapa tak boleh? Kenapa fail? Ada respon tak? Tak tahu. Kenapa tak boleh successful? Saya ping router laptop kosong kepada router A. Sebab dia fail. Tapi kalau saya ping antara router ke router, dia boleh ping. Nampak? Kalau saya pergi router B kepada PC1, kenapa? Sebab tak ada
IP, laptop tak ada IP, PC satu pun tak ada IP, memang tak ada ping kan. So kita pergi laptop ni dulu, kita configure IP dekat laptop. Okay, sama juga apabila 192.168.10.2. Okay, subname mask dia adalah 255.255.255.192. Gateway pun sama juga. Sebab dia punya Giga 0.0 adalah port 1 kan. Okay, DNS tak perlu masukkan sebab tak ada DNS server. Okay, sama juga dengan PC1, kita masukkan juga alamat IP pada PC1. Berapa? 172.20.100.2. Okay. Subname mask dia ada 255.255./28.240. So ini adalah IP bagi gateway dia satu. Okay. So bila kita dah configure IP pada PC dan juga laptop, barulah kita boleh ping. Nampak successful. Magic tak? Magic lah. Okay, successful. So apabila kita dah ping antara setiap direct, maksud saya direct connection dia kita dah ping, barulah kita boleh configure routing protocol. Kalau kita buat kelas ni, kita buat routing protocol jenis RIP, so kita configure RIP lah. Okay. So dekat router 1A ni, kita configure RIP. Seperti dalam nota saya buat tadi. Okay, dalam global mode ni, kita keluar dulu pada sub if ataupun sub interface punya konfigurasi. So kita type situ sini apa? Router RIP. Enter. Okay, nampak? Ini adalah arahan untuk kita enablekan router RIP. Okay, so bila dah masuk pada router ni, dia dah sub kepada configure router RIP. So kita type apa? Okay, sekarang ni manakah kalau kamu lupa, gunakan arahan do show IP interface brief. Dalam router RIP ni, kita ada 3 IP. Kita ada IP 192, IP 200, kita ada IP 100. So kita boleh masukkan arahan terus naik network. Okay, masukkan IP ni lah. Kalau kamu lupa lah. Okay, masukkan arahan ni. Ctrl C, tak payah Ctrl C lah. Tidak. Kita keluar. Sama configure terminal. Router RIP. Okay. So do show IP interface brief. Okay. So network. Kita masukkan IP. Kalau nak copy dalam packet capture, kat buat highlight ni. Kalau malah type lah. Kita copy, kita paste. Okay. Jadi IP address. So kita nak buat network, kita buat .4 kosong lah sebab dia network ID dia kosong. Kan? Okay. Kemudian kita enter. Kemudian kita masukkan serial port pula network. Nombor IP ni. Okay, Nurin boleh off kan. Copy, paste, tukar kepada kosong. Manakala untuk loopback, pertama juga kita buat 10, copy. Oh, sorry. Terlebih pula. Network. Paste. Okay. Tapi manakah kita punya IP ni, kalau kamu dah configure ni pun dah boleh function lah. Ini kita configure merupakan konfigurasi RIP version 1. So kalau kamu pasang, kalau kita nak supaya dia support BLSM atau dia boleh buat classless punya IP, sebab ni classless punya IP sebab dia dah buat slash 25 dan 28 dan 26. So dia merupakan classless IP. So kita type apa? Version 2 ataupun you boleh buat V2 pun boleh. Tu enter. Boleh juga. Version 2 pun boleh. Okay. So ini adalah version 2 punya router RIP. So kalau saya buat do show run, kalau kamu tengok sini, dia dah ada version 2. Macam itulah. Okay. Baik. Ini untuk router A. So kita pergi pada router B pula, sama juga. Seperti mana kita buat pada router A tadi. So dalam sub if ni kita type exit keluar dulu. Dan kita type router RIP. Kita enablekan router RIP pada router B.
Okay, kemudian kita type apa, do show IP interface brief. Okay, tiga IP kat sini. Okay, sama juga type network. Okay, kita copy IP ni, copy paste kat sini, kita letak kosong. Kita copy yang IP serial pula, kita letak kosong. Okay, sama juga yang ketiga IP loopback, kita copy sini, copy paste kat sini dan tukar kepada kosong. So bila saya type do show run, so you tengok sini dapat dia dah masukkan ada 3 IP kat sini. Okay, alright. So bila kita dah configure pada ketiga-tiga router ni, ketiga port pada router ni, so kita boleh ping. Contohnya saya dekat router B ni, kalau kamu tak nak gunakan ni, kita boleh gunakan pada command ni lah. So nak buat ping, kita boleh, kalau dalam global mode kita type do, kalau tak nak malah kita keluar pada enable mode. Contoh saya nak ping kepada laptop, IP dia 192.168.10.2 ni, maka apa yang saya buat adalah ping 192.168.10.2, enter. Nampak? Dia kalau keluar ni, maksudnya dia ping dia successful lah. Okay, maksudnya kalau dia hantar 5, dari reply pun 5, dia hantar 5, ICMP dia hantar 5, dia keluar, dapat pun dia dapat 5 sekali. Okay? Maksudnya laluan kita tak ada masalah, okey lah. Okay, kalau nak ping banyak boleh, kamu type saja ping, katakan saya buat ping, enter. Okay, protokol IP kita tekan enter, memang IP protokol IP. Target dia apa? 192.168.10.2. Okay, enter. Berapa? Kalau kamu tekan enter sekarang, dia akan repeat 5 kali lah. Dia cuba akan hantar, dia akan ping sebanyak 5 kali. Kalau yang kamu buat 100, okay, enter, dia akan ping sama 100 kali. Macam tu. Macam tu lah. Mula ada ping 100 kali. Okay dah. So 100 kali lah, jatuh 100 kali, maka dia reply pun 100 kali lah. Okay, so kalau contoh kalau saya nak ni pada router B kan, router B. Begitu juga router A sama juga. Router A. Okay, kalau saya nak ping. Okay, ping sama juga. Nak ping pada PC yang satu ni, 172.20.100.2 ni, maka saya buat sama juga ping 172.20.100 20.100.2. Tak boleh? Apa tak boleh? Dua puluh, 100.172. Saya tak boleh ping. So tak dapat. Okay, so kalau kita tengok tadi, kalau saya ping direct, dia boleh ping tak? Okay, saya sepuluh kan, dapat saya sepuluh kan. So dia tak boleh ping ni, mungkin kita tengok pada kita punya configure. Klik tadi, okay, kita type dulu, kita type show run. Berapa IP yang saya masukkan? Salah termasuk IP salah. 200.150.172.20. Satu betul ni. Sepatutnya should be betul kan, tapi yang saya tak boleh nak ping. Kalau saya ping antara, katakan saya ping laptop 1 pada router successful, tapi laptop kepada PC fail. Okay, ni ada masalah pada PC ni lah. 172.20.100.2. Oh, 172.20 betul lah. Okay, ada yang jumpa masalah ke? Asal tak ada ping pula. Sekejap sepatutnya boleh dapat ping ni. Okay, kejap
dia tak boleh ping pula. Gojek ni bila ada masalah kita boleh troubleshoot. So, tengok pada router ni 72, 20, 100, 1. Okay, tak apa. Kita try masuk sini. Configure terminal. Router RIP. Saya tambah lagi no auto summary. Ini sama juga, saya tambah satu lagi arahan dekat kita punya router RIP ni, router RIP boleh lepas tak? No auto summary. Lepas tak? Dan try atau ping. Boleh juga untuk IP ni. Biasa kalau pelajar ni dia tersalah masuk IP lah. Okey. 172.100.100.2. Pakai 3 baik. Pakai 3 3 pun 3 tak masalah. Tapi sekali lagi tak boleh lepas. Okey, tak apa. It's okay. It's okay. Sebab sekarang ni tak boleh ping Sepatutnya yang PC1 kepada laptop dia boleh ping, tapi dia tak boleh ping. Saya pun pelik juga. Sepatutnya dia boleh ping. Betul. Okey, tak apa. So kalau kita nak, contohnya kalau laptop ni Sabtu ni nak ping kepada IP loopback so kita pergi pada command prompt sebab kalau kita nak ping kepada loopback ni dia tak ada port kat sini. So kita type ping dekat PC laptop ni, type ping 10.10.10.1 ni IP loopback ni, IP loopback pada router A ni. So saya tekan enter sebab dia reply. Kalau saya try ping laptop kosong ni kepada loopback yang kepada router yang B pula, saya sama juga, saya type ping 192.168.55.1. Oh, unreachable. Okey, bagi siapa? Ni siapa tu, si John dah record. Okey, tak apa. Okey, tak apa. It's okay. So sekarang ni dia tak boleh nak ping antara saya ada masalah kan. Show. Okay, sekarang ada masalah sikit nak tak boleh nak ping. Biasanya jarang berlaku ni. Yang buat live tu tak dapat jadi. Okey, tak apa. So nanti saya akan cuba troubleshoot. Nanti insya-Allah minggu depan nanti saya akan maklumkan punca masalah ni berlaku. Cuma saya nak maklumkan sini adalah cara nak kita nak configure router RIP tersebut. Kita masukkan enable router RIP dan diikuti dengan alamat IP pada router, iaitu alamat IP network so tapi sepatutnya kita boleh ping antara router ke router ke PC dan juga laptop, tapi ada masalah sikit. So nanti saya tengok dulu. Router sebelah tu version macam version 1 je. Oh ya, tak masuk. Betul. Betul sah. Lupa version 2. Okey, dulu show. Betul lah. Sebab sebelah version 2, takkan sebelah version 1 kan? Betul sah. Tak tersia. Okey, successful. Okey, so dapat So hati-hatian dengan version ni. So tadi masalahnya kenapa, sebab kita tadi configure router A adalah version 2. Tapi router B kita buat version 1. Kita tak aktifkan version 2. So that's why dia tak boleh nak ping. Okay, so kita dah boleh ping lah. Contoh kalau macam ni, saya dah pergi command prompt, saya ping sekali lagi untuk loopback, nampak dia dah boleh ping lah. Contoh saya ping IP loopback bagi router B.
192.168.55.1. Nampak jadi repair. Okay. So saya nak maklumkan tadi sebab tadi tak boleh ping sebab saya terlupa nak masukkan version 2 pada router B. Okay. So inilah dia punya konfigurasi router RIP. So mudah, tak susah pun. Okay, senang saja. So nanti insyaAllah nanti bila kita di akhir pembelajaran nanti saya akan ulang balik semula untuk konfigurasi router RIP ni bersama-sama dengan static route. Okay, sebetulnya saya nak masuk static route combine sekali dengan OSPF tapi saya terlupa nak tunjukkan. So saya akan tunjukkan macam mana kita combinekan router RIP ni bersama-sama dengan configure static route. Okay, di akhir pembelajaran nantilah. So insyaAllah hari ini saya cuma nak sampaikan cuma tiga perkara ni, iaitu pertama saya ceritakan tadi apa, pengenalan pasal RIP, kemudian saya cerita tentang macam nak configure RIP dan juga message. So message RIP ni ada dua saja yang kamu akan tahu, iaitu kita dia ada request, RIP request dan juga respon message pada RIP. Okay, insyaAllah minggu depan saya akan sambung balik kelas kita ni untuk verify. Kita akan verify RIP tadi. Salah satu cara nak verify RIP ni kita boleh test menggunakan ping lah. Okay, tapi ada arahan-arahan yang kita boleh gunakan dalam kita verify. Dan sebenarnya tadi saya lupa nak tunjukkan kamu, kita boleh gunakan arahan debug IP RIP. Okay, ni saya tengah show sebab ni ada show. Saya tengah how pula. Ni saya tengah show. Jadi saya betulkan sebenarnya saya akan submit sepuluh pada kamu lah. Show IP protocol. Okay, jadi insyaAllah saya tangguhkan dulu kelas kita pada pagi ni. Sebelum saya tangguh tu ada soalan tak untuk kelas kita pada pagi ni? Nak tanya apa-apa? Nak tanya apa soalan kita? Okay, so ini tak ada yang Akil, Muiz dengan Syafiqah. Okay, Akil, Muiz dengan Syafiqah. Tak ada Yang lain ada soalan ke? Nurin okey ke? Nurin boleh? Tak ada okey. Okey, Nurin okey Saya dengar suara Nurin, suara lelaki pula. Faidah pun dah join. Okey, tak apa. Okey, Najwa okey Najwa. Najwa okey Najwa. Najwa. Tak ada respon pun Najwa. Tengah buat kuih raya ke apa? Okey. So Miza pun dah join. Okey Miza, terima kasih. Okey, alright. So insyaAllah saya rasa saya untuk kelas ni saya tangguh dulu. Sebab saya ni kerja sampai pukul 11.30 sebab apa tu saya rotate dengan shift yang lain. Sedangkan kita masih lagi dalam PKP B, jadi saya dalam bengkel pun kita terpaksa buat rotation jadual pekerja lah. So saya dah boleh balik lah 11.30. Okey. Baik, so kalau tak ada apa-apa masalah ataupun tak ada apa-apa isu, insyaAllah kamu boleh, kalau tak faham kamu boleh tengok video saya, nanti saya akan sharekan video saya. Dan nanti insyaAllah bila dah tu nanti kamu boleh baca. So soalan saya bagi pada kamu boleh baca sebelum saya buat kelas pada masa minggu depan. Okey, untuk kelas minggu depan insyaAllah saya letakkan dulu hari Isnin. Kalau ada perubahan nanti saya akan maklumkan dalam grup. Okey. So kalau tak ada apa-apa soalan, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih banyak kerana sanggup masuk ke ni. Okey, terima kasih banyak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih.